nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa ifadata wal istifadah wa nafa wal intifa' wal hasu ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a lil huda wa dilalata ala al khair libtigha'i awajillahi wa mardati wa qurbi wa sawabi, amin. Okey, sebelum saya panjangkan, nampak tak video saya? Saya tengah saya tengah present apa ya? Aisyah? Buku teks. Buku teks. Okey, buku teks saya tengah present buku teks, alhamdulillah. Jadi insya-Allah pada pelajaran kali ini yang lain tu boleh buka Ni Putri Nurul Naimah ni memang kelas kita ke? Putri ni. Hello Putri, boleh respon ke memang masuk je tak ada orang? Ya, Ustaz. Putri ni memang kelas ni ke? Kelas Sina ke? Ya, Ustaz. Okey, baik. Jadi penama ni yang lain tolong buka video insya-Allah. Jadi pada kelas pagi ini kita penama akan teruskan pada bab yang ke-8 pada bab sirah, tajuk yang ke-8, pelajaran yang ke-8 iaitu Fathul Makkah yang mana insya-Allah tajuk ni tajuk terakhir lah untuk sebelum kita masuk exam. Jadi ini yang kita akan pelajari. Jadi apa yang kita akan pelajari daripada bab ini ialah pertama disebut dengan bayanul ahdasu Fathul Makkah, menerangkan kejadian-kejadian ketika Fathul Makkah. Yang kedua, apa yang termasuk dalam perbincangan ini ialah bai'atur ridwan, berkaitan dengan perjanjian ridwan, wa asaruha, dan kesan bai'atur ridwan. Lepas tu sulhu Hudaibiyah, apakah yang berlaku pada sulhul Hudaibiyah. Sulhu ni pun sama juga perjanjian Hudaibiyah wa asaruha, dan kesannya. Dia ada dua ni, maksud sama bai'ah dengan sulhun, tapi dia punya cara dia tu berbeza. Bai'ah ni lebih pada perjanjian damai. Bai'ah ni lebih pada perjanjian damai ataupun bahasanya genjatan senjata. Sulhun Hudaibiyah ni lebih sama juga perjanjian damai juga, tapi dengan syarat-syaratnya lebih ketat lah, semua orang boleh ikut. Okey. Jadi itu yang pertama. Dan yang keduanya apa yang kita akan pelajari pada bab ini ialah al-ibaru min Fathul Makkah, pengajaran daripada Fathul Makkah. InsyaAllah dalam bab ini saya tak pasti adakah dia akan habis dalam masa yang singkat, tapi insyaAllah yang inilah yang kita akan pelajari pada pagi ini insyaAllah. Jadi disebut di situ ialah pertama ahdasu Fathul Makkah, peristiwa Fathul Makkah. Apakah yang berlaku? Kita akan tengok kat situ. Innallaha arada, sesungguhnya Allah menghendaki, ayyutimma nurahu, menyempurnakan cahayanya. Cahayanya ni kembali pada Allah. Sesungguhnya Allah menghendaki ayyutimma nurahu, menyempurnakan cahaya Allah, wa yu'la kalimati, dan meninggikan kalimah Allah Ta'ala. Kalimah Allah ni apa? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Faja'a, maka telah datang Fathu Mekah. Maka telah datang Fathul Mekah. Inilah yang berlaku. Ini poin dia yang pertama. Ini poin dia yang pertama. Innahu Fathul A'zam, sesungguhnya adalah pembukaan yang besar. Allazi a'azzallahu bihi, yang mana Allah itu mengagungkannya. Dinihi, akan agama Allah. Wa rasuli, dan agama Rasulnya. Wa jundihi, dan agama tentera-tenteranya. Wa hurmatul amin, dan kehormatan orang-orang yang beriman. Dan kehormatan orang-orang yang beriman. Okey. Sampai situ poin yang kedua. Dapat tak? Dapat tak? Poin yang kedua, Aisyah? Sampai mana ke? Sampai poin yang kedua tu innahu
innahu fatu a'zam tu sampai kepada apa nama wa hurmatul amin. Ke ada dengar bunyi kuat? Dengar bunyi sara ke dengar bunyi kuat? Dua-dua. Dua-dua no. Tak depa tengah bersihkan apa nama ni. Saya pun tak tahulah. Asal je saya nak cakap je mesti ada orang bersihkan. Saya pun tak tahulah. Biarlah. Kerja dia. Sebab tu saya pun pakai mic ni lah. Nampak mic saya? Tak nampak mic ya? Mic saya nampak? Tak nampak mic saya? Okey. Baik. Jadi apa nama? Itu saya nak pesan. Tak apalah, cabaran kita. Okey. Itu yang pertama. Okey. Jadi saya tak tahu yang ada yang apa nama ni, yang ada kat dalam ni ada ke tak, saya tak pasti. Ada ke tak? Tengok gayanya macam tak ada. Keluar masuk tu atas antum saya jenis saya kalau saya mengajar saya akan teruskan fokus mengajar. Kalau antum nak tak nak amanah dengan diri antum, anda tak boleh nak ajar. Pasal apa? Masuk kelas adalah wajib. Sebab ini amanah mak bapak. Kalau antum apa nama dalam keadaan tak buka kamera ni, antum sebenarnya tidur ataupun buat apa nama belajar dan tak beradab, anda tak boleh kata apa. Tahniah kepada Dania, Sofia dan Aisyah. Aisyah kerana buka kamera dan bagi anak ini adalah bagi anak antum dalam keadaan yang bersedia untuk belajar lah. Pasal elok je, comel je apa nama pakai tudung kan. Pakai tudung, pakai dalam baju, orang kata baju casual dalam mood nak belajar. Yang tu bagus. Saya pun pakai baju ni, saya tak pakai pun kain. Saya pun pakai baju kerja. Saya pakai baju kerja. Cuma saya tak pakai name tag je. Okey, tak apalah tu. Saya nak pesannya tu. Atas antum Antum kalau antum tak amanah, itu antum jawab dengan Allah. Antum kalau antum tak amanah, itu antum jawab dengan Allah. Tapi kalau kalau antum nak berjaya, antum kena beradab lah. Okey. Itu poin yang kedua Dania dengan Aisyah itu poin yang kedua. Jadi kita tengok poin yang seterusnya. Wastankizu bihi bil baldatun wa baitul ladzi ja'ala huda lil alamin min aidil kuffar wal musyrikin. Okey. Poin yang ketiga, wa wal fathul ladzi, iaitu pembukaan allazi yang istabsyara, menampakkan, mengisytiharkan bihi, dengannya ahlus sama, akan ahli sama ni siapa? Ahli langit. Allah lah janji-janji Allah tu, iaitu fatun yang menampakkan menampakkan tentang janji Allah. Wadakhalan nasu, dan masuk manusia fi dinillah, ke dalam agama Allah, afwajan, secara terbuka. Masya-Allah, tabarakallah. Ni meremam bulu roma cerita pasal Fathul Mekah ni. Pasal apa? Saya nak cerita ni, masya-Allah, tabarakallah, memang surah Al-Fath kan. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih. Allah kata, Allah ingatkan Nabi, fasabbih. Fasabbih. Apa ayat seterusnya? Fasabbih dan ya. Fasabbih. Ingat tak ayat? Aisyah. Fasabbih. Fasabbih bihamdi rabbik. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih bihamdika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Allah kata apa? Maka bertasbihlah kamu pada Allah dan minta ampunlah kamu pada Allah Ta'ala. Dah menang dah. Dah dapat kejayaan dah. Allah ingatkan kita. Puji Allah dulu dan jangan lupa minta ampun pada Allah Ta'ala. Itu dua perkara. Bila kita berjaya, dua perkara kita kena buat. Itu apa dia? Puji Allah Ta'ala dan minta ampun pada Allah Ta'ala. Lepas tu Allah kata apa? Fasabbih. Ana tak nampak share skin Ustaz.
Yang lain nampak ke saya punya share screen? Okey. Fasabbih. Nampak. Okey. Tadi yang ni nampak tak? Yang ni nampak tak? Yang ni nampak tak? Tak. Okey. Okey, faham. Tak apa. Jadi yang ini. Allah sebut dengan surah Al-Fat tu cerita pasal ni lah. Fatul Mekah lah. Surah Al-Fat yang kita hafal tu kan. Baca kat dalam solat tu. Yang tu cerita tentang apa? Tentang Fatul Mekah. Okey. Afwaja. Wa asyraqa bihi wajhul ardi. Dan menjadi penuh bihi dengannya wajhul ardi, muka bumi ini diyaan. Dengan apa? Dengan cahaya. Wa ibtihajan. Sama juga tahaja. Cahaya. Terang benderang lah. Terang benderang. Itu poin yang ketiga. Okey. Wa kana sababu fi ta'jilil fatul Makkah. Okey, poin yang keempat, dan adalah sebab fi ta'jili pada apa nama apa terjemah paling ni, laju, mempercepatkan, dan adalah pada mempercepatkan bifatil Mekah dengan pembukaan Mekah ini, anna bahawasanya Quraisyan, orang Quraisy, naqadat, membatalkan, ta'ahadat, apa yang diperjanjikan, ta'ahadat, apa yang diperjanjikan, bihi, padanya, fi sulhu Hudaibiyah, pada sulhu Hudaibiyah ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu 4 poin daripada pembukaan apa yang berlaku pada ahdatsu fatul Mekah. Nanti kita akan bincang sikit lagilah lebih mendalam lah berkaitan dengan Fatul Mekah ni lah. Fatul Mekah. Sekarang ni kita tengok pada Bai'atul Ridwan. Macam mana berlakunya Bai'atul Ridwan. Lepas tu kita akan bincang pula nanti kesan Bai'atul Ridwan. Lepas tu kita akan tengok Sulh Hudaibiyah. Yang macam mana apa yang berlaku pada Sulh Hudaibiyah. Okey. Dua perkara ini berlaku dalam keadaan yang orang kata apa? Benda ni tak masuk akal. Kenapa Nabi buat macam ni? Tapi Allah tunjukkan kekuasaan dia. Apa yang Nabi cakap itu semuanya datangnya daripada Allah Ta'ala. Semuanya datang daripada Allah Ta'ala. Okey. Okey, kita tengok poin yang seterusnya daripada Bai'atul Ridwan. Ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam fi naumihi. Ra'a, telah melihat. An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi naumihi, dalam tidurnya. Maksudnya Nabi bermimpi. Nabi ni kalau dia bermimpi, dia bukan bermimpi macam manusia lain memimpi. Apa yang Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul mimpi, itu adalah wahyu. Apa yang Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul mimpi, itu adalah wahyu. Kena faham tu. Kena faham. Annahu, bahawasanya Nabi dakhala, masuk. Masuk wa ashabi, dengan sahabat-sahabat Nabi masuk al-Masjidil Haram, ke dalam Masjidil Haram. Aminina, dalam keadaan aman. Nabi masuk ke Mekah dalam keadaan aman. Muhallikina, dalam keadaan Nabi ini mencukur ru'usihim, kepala-kepala mereka. Maksudnya apa? Waktu tu Nabi cukur kepala, tandanya Nabi ini sama ada dua, sama ada selesai buat umrah ataupun Nabi ini tak buat umrah. Sama ada Nabi ini buat umrah, buat haji, ataupun Nabi ni tak buat haji. Pasal apa? Nabi pergi ke Mekah pada ketika itu pasal Nabi nak buat haji. Nabi dan sahabat pergi ke Mekah pasal nak buat haji, bukan nak berperang. Tak apa, nanti saya cerita lah tu. Saya cerita. Jadi apa yang berlaku, ada dua keadaan. Allahu a'lam apa yang berlaku, tapi Nabi yakin mimpi Nabi itu adalah satu wahyu. Allah tunjukkan kepada Nabi tentang perkara ini. Nabi masuk ke Mekah, Nabi dan sahabat masuk ke Mekah dalam keadaan aman. Lepas tu apa yang berlaku bukan perang-perang.
Nabi masuk ke dalam ke Mekah dalam keadaan aman dan dalam keadaan kepala ni dah dicukur. Okey. Apa? Itu poin yang pertama. Okey. Lepas tu baca sikit. Fakharaja wa ashabu minal Madinah ila Makkah yuridunal umrah. Ni berlaku. Nabi nak buat umrah. Maka telah keluar Nabi wa ashabihi dan sahabatnya minal Madinah daripada Madinah ilal Mekah ke Mekah yuriduna mereka nak buat al umrah. Buat umrah lah. Tu poin yang kedua. Bila berlaku? Poin yang ketiga. Bila berlaku? Fadzalika demikian itu fi yaumin isnin pada hari Isnin. Gharratun Zulkaidah. Apa nama? Awal pagi. Zulkaidah. Sanah Sittah minal hijrah. Pada tahun ke-6 hijrah. Wa ma'ahu dan bersama Nabi zaujatu Ummu Salamah. Isteri Nabi namanya Ummu Salamah. Wa alfu wa arba'atu mi'atin minal muslimin. Ada wa alfu wa arba'u berapa? 1,400. Alfu wa arba'u 1,400 minal muslimina au aksar, ataupun lebih ramai. Ini poin dia. Poin yang ketiga. 1,400 lebih orang ni nak pergi ke Mekah. Pasal apa? Nak buat umrah. Nak buat umrah. So Nabi ni buat nak buat haji apa? Haji kudum. Haji ni Nabi ni nak buat haji kudum. Pasal apa? Buat umrah haji tamatuk. Kan? Nabi buat umrah dulu baru baru Nabi buat haji. Okey. Itu yang berlaku. Okey, lidzalika istaqarrul halun bil muslimina fil Hudaybiyah wa ya qaryatun tab'adu anil Makkah masiratun yaumin. Okey. Terlepas. Wastakhlafa ala Madinah Abdullah bin Abi Maktum. Wastakhlafa ala Madinah Abdullah bin Ummul Maktum. Dan menggantikan Nabi, poin yang keempat. Poin yang keberapa? Poin yang keempat lah kan? Poin yang keberapa ya? Poin yang keempat. Aisyah? Poin yang keempat rasanya. Okey. Poin yang keempat, wastakhlafa alal Madinah, dan menggantikan Nabi di Madinah, menggantikan Nabi jadi khalifah di Madinah. Apa dia? Abdullah bin Ummu Maktum. Mesti ada orang gantikan Nabi. Namanya sahabat tu Abdullah bin Ummu Maktum. Abdullah bin Maktum ni dia buta. Sahabat-sahabat lain semua pergi pergi umrah. Okey. Tinggallah Abdullah bin Ummu Maktum ni di Madinah gantikan Nabi. Wa ataradat Quraisyun tariquhum wa mana'uhum an ada'il umrah. Poin yang seterusnya menghalang. Wa ataradat menghalang Quraisyun akan kaum Quraisy tariquhum jalan mereka wa mana'uhum dan menghalang mereka min ada'il umrah daripada menunaikan umrah. Okey. Di mana? Fil wahya fil Hudaybiyah. Sambung kat situ ada'il umrah fil Hudaybiyah. Sambung terus kat sini. Dapat tak? Terus sambung kat sini. Fil Hudaybiyah, di Hudaybiyah, wahya qaryatun. Apa Hudaybiyah ni kat mana? Qaryatun, satu kampung, tab'adu, jauhnya, anil Mekah, dari Mekah, masiratun yaumin, sejauh satu hari. Ni jalan kaki lah ni, satu hari perjalanan kaki. Dapat tak poin tu? Dapat. Okey, Boleh alhamdulillah. lagi sekali boleh Ustaz? Okey, poin yang terakhir ke? Ya Ustaz. Okey. Poin yang terakhir tu. Okey. Poin yang terakhir tu dia bermula daripada wa'taradat sampai wa'taradat sampai min ada'il umrah. Sambung terus fil Hudaybiyah. Fil Hudaybiyah
sampai kepada masiratul yaumin. So saya dah potong agak situ. Ada saya potong kat situ. Dapat tak siapa yang cakap tadi tu? Dapat Ustaz. Okey, alhamdulillah. Terjemahan dapat kan? Kalau dapatlah tu, saya rasa dapatlah tu. Okey, insya-Allah. So, itu poin yang keberapa saya tak ingat. Okey. Summa arsalan Nabi Utsman bin Affan ila Quraisyin liyukhbiruhum anal muslimin atau lil umrah walaisu maqatilin. Nah, ni poin yang seterusnya. Kemudian, kemudian arsalan Nabi telah utuskan Utsman bin Affan ila Quraisyin kepada Quraisy liyukhbiruhum untuk mengkhabarkan mereka, untuk menceritakan mereka, untuk menceritakan mereka annal muslimina, bahawasanya orang Islam atau lil umrah, atau datang, mereka datang, atau dengan maksudnya apa? Mereka datang. Okey, siapa yang bagi mesej itu? Siapa angkat tangan? Ya, Muhammad siapa ni? Ya, nak tanya apa? Wais nak tanya apa, Wais? Ana tak angkat tangan. Tak apa. Ana tak angkat tangan. Oh, tak tahulah. Saya dengar bunyi tu. Saya tengok ada orang angkat tangan tadi. Okey, tak apa Boleh tanya terus Terus tanya, tak ada masalah. Okey je. Okey. Atau itu dengan maksud ni, atau ni bukan atau bahasa Melayu tu ni. Atau ni baca atau. Mereka datang lil umrati, untuk buat umrah. Walaisu, bukan muqatilina, berperang. Okey, dapat tak? Dapat. Okey. Just baca. Wahi nama ta'akhara fil Makkah sya'at qalatun bi annahu qad qatala ala yadi Quraisyin. Faqama Rasul sallallahu alaihi wasallam fi asabi mu'allinan uzmahu ala qital musyrikin. Fa akhadha bai'atu ala man ma'ahu tahta syajarah fi ma arafa bi bai'atir ridwan wa kana yubayi'uhum alal qital wa alla yufarru hatta mautun wa laqad radiyallahu an ulaika wa qala fihim wa laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta syajarati falima ma fi qulubihim fa'anzala sakinata alaihim wa asabahum fatahan qariba. Okey. Ini ceritanya panjang. Saya tak tahu nak potong macam mana, tapi ni semua point. Ni semuanya point. Okey. Point seterusnya. Wahinama, tatkala. Ta'akhir, lewat. Ta'akhir siapa? Ta'akhir Utsman. Ta'akhir Utsman fil Makkah, balik daripada Mekah. Lewat Utsman balik daripada Mekah. Sya'at. Apa nama? Menyangka. Sya'at, menyangka. Al-qalatun. Bukan sya'at tu bukan menyangka. Sya'at itu tersebar. Al-qalatun, ura-ura. Apa nama? Kabar angin. Ura-ura kabar angin. Qalat. Ura-ura kabar angin. Bi annahu, bahawasanya Utsman qad qutila, telah dibunuh. Ala yadi Quraisy, oleh Quraisy. Ala yadi Quraisyin, oleh Quraisy. Okey, faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka telah melaksanakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ashabihi, pada sahabatnya, mu'allinan. Mu'allinan, kenyataan.
Mu'allinan kenyataan azam Nabi ala qital musyrikin, atas memerangi orang musyrik. Pasal apa? Pasal apa jadi Nabi nak perang orang musyrik? Pasalnya utusan ni tak boleh dibunuh. Mana-mana peperangan pun atas sekarang tak boleh, utusan ni tak boleh dibunuh. Bila utusan dibunuh, makanya menunjukkan kepimpinan orang-orang yang membunuh utusan seseorang itu, dia adalah seseorang yang tak menghormati orang lain. Lebih kurang macam itulah bahasanya. Jadi apa yang berlaku? Bila dengar cerita Osman itu dibunuh, Nabi pun cakap kat sahabat dia, kalau betul Osman kena bunuh, kita kena perangi orang kafir Quraisy. Okey. Nabi cakap pada sahabat Nabi. Sambung terus. Fa akhadha bai'atu fa akhadha al-bai'atu. Maka Nabi melaksanakan al-bai'ah. Satu bai'ah. Saya potong terus. Tahta syajarah. Di bawah pokok. Di bawah pokok. Fima pada apa? Arafa. Ditakrifkan. Dikenali. Bi bai'atur ridwan. Dengan bai'atur ridwan. Nabi buat satu perjanjian. Namanya bai'atur ridwan. Di antara sahabat Nabi je lah. Nabi dengan sahabat Nabi. Nama bai'ah tu apa? Bai'atur ridwan. Bai'ah ni apa? Aku janji. Bai'ah ni apa maksudnya? Bai'ah ni dengan maksud aku janji. Macam antum lah buat aku janji dengan sekolah. Tak ikut peraturan sekolah, kan, tak bawa handset, tak bawa benda-benda yang diharamkan tu kan. Benda-benda tu lah. Tapi apa yang berlaku? Nabi dan sahabat Nabi buat dan mereka tak mungkiri janji. Kita ni macam mana? Kita ni kalau kita buat menyalahi janji Nabi, menyalahi janji kita, kita ni tak ikut Nabi. Jadi nak refer kita ni umat Nabi ke? Mungkin janji. Kan? Dah tulis dah aku janji, dah tanda tangan dah baca, dah tanda tangan siap cop ni Pesuruhjaya sumpah lagi. Bawa juga NZ. Langgar juga undang-undang sekolah. Jawab dengan Allah, bukan jawab dengan pengetua. Jawab antum dengan Allah. Antum janji enggak manusia, antum langgar, jawab dengan Allah. Jawab dengan Allah. Ingat Allah dah cakap dah. Kan? Nabi pun dah cakap. Apa yang menyalahi janji, balasan dia ialah neraka. Wa iyazubillah. Terus poin yang seterusnya, wa kana yubayi'um alal qital. Mereka itu berbai'ah untuk berperang. Wa alla yufarru alal hatta al-mauti, dan mereka tidak melarikan diri. Yufarru, melarikan diri, hatta sehingga al-mauti, mati. Mereka takkan lari sehingga mereka mati. Ialah 1400 lebih. 1400 lebih tu ada lelaki ada perempuan. So berapa ramai je yang boleh berperang kan. Yang berapa ramai je yang boleh berperang. Nak lawan orang musyrikin Mekah berapa ribu orang kan. Berapa ribu orang pula kan. Jadi apa yang berlaku? Dan mereka pula sahabat Nabi tu datang untuk buat umrah, bukannya untuk berperang. Jadi alatan perang tu apalah sangat. Tak ada. Melainkan apa yang ada. Dia orang bawa senjata, tapi senjata tu dengan sarung. Senjata dengan sarung menandakan senjata tu hanya untuk mempertahankan diri, bukan untuk pergi perang. Kalau orang nak pergi perang, dia bawa senjata macam dengan tombaknya, dengan panahnya, dengan anak panahnya, dengan baju bersihnya. Tak. Umat Islam datang ke Mekah hanya semata-mata pakai baju biasa untuk buat umrah. Buat umrah pakai apa? Pakai kain ihram lah. Kan? Buat umrah pakai kain ihram. Mana dia pakai baju perang. Hanya pakai ni. So kalau daripada segi keselamatan memang out lah. Memang out. Tu nak ceritanya. Tu
berlakulah satu bai'ah, aku janji dengan Nabi dan antara Nabi dan sahabat, mereka ni akan berperang menuntut pembelaan kematian Sayyidina Uthman bin Affan. Kan? Di bawah pokok, nama pokok tu di bawah pokok. Pokok tu ada lagi sampai sekarang, ada lagi. Kan? Lepas tu sampai Allah puji Nabi ni. Ni Allah puji sahabat-sahabat ni. Sebab tu kita tak boleh maki sahabat. Siapa yang maki sahabat, Sayyidina Uthman gini, Sayyidina Abu Bakar gini, siap cakap kafir lagi dekat para sahabat, kafirlah orang yang mengkafirkan sahabat. Jadi kafirlah orang yang mengkafirkan sahabat. Kerana apa? Allah kata apa? Laqad radiyallahu, sesungguhnya telah mereda Allah. Siapa reda kat para sahabat ni? 127,000 orang tu. 127,000 orang tu siapa yang reda? Allah sendiri yang reda. Ambil ayat Quran ni, surah Al-Fath ayat 81. Ni dalil kata apa? Kita tak boleh mengkafirkan sahabat. Siapa kafirkan sahabat, kafir. Habis cerita. Siapa yang maki sahabat, Allah yang maki dia. Dia akan termasuk dalam orang yang dilaknat. Siapa yang pernah berkata buruk-buruk pasal sahabat, dia berdosa besar. Dia berdosa besar. Pasal apa? Allah kata, laqad radiyallahu 'anil mu'minina. Sesungguhnya telah reda Allah kepada orang mukmin, iz yubayyi'unaka. Yang mana mereka itu berbai'ah dengan kau wahai Muhammad, tahta syajarah, di bawah pokok. Fa'alima, maka Allah mengetahui, fa'alima, maka Allah mengetahui ma fi qulubihim, apa yang ada di dalam hati mereka. Apa yang Allah tahu? Mereka ini dalam keadaan apa? Dalam keadaan mereka ni takut tak? Takut tak berperang? Takut. Mereka ni takut nak berperang. Pasal apa? Bawa pergi ke Mekah dalam keadaan selai sepinggang, pakai kain ihram, bawa senjata sebatang tu je. Shield pun tak bawa. Kan? Baju perang, baju besi pun tak pakai. Apa yang ada je, pergi perang dalam keadaan apa yang ada je. Istilah kita, bahasa kita sekarang, pergi bodoh. Habis. Pergi perang tu dalam keadaan pergi bodoh je. Habis cerita. Kan? Rasa tak takut tak? Rasa takut. Apa Allah kata? Fa'anzala sakinatu, maka Allah menurunkan dalam as-sakinah, ketenangan ke dalam hati mereka, atas mereka. Allah turunkan ketenangan dalam hati mereka. Fa'asabah, maka mereka itu jadi teguh. Fa'asabahum fathan qariba, dan Allah buka hati dan fikiran mereka itu dengan sebuka-buka pembukaan. Masya-Allah, tabarakallah. Rasa tak tahu. Rasa ni meremang bulu rumah cerita pasal ayat ni. Antum rasa tak macam mana rasa? Tak tahulah, saya rasa ya Allah, macam mana Allah boleh turunkan sakinah. Tenang sangat sahabat ni. Tenang sangat. Pergi perang tapi tenang. Memang pergi tu memang cari redha Allah, nak mati je kerana Allah Ta'ala. Okey. Tu ni ambil ayat Quran ni sekali. Okey. Poin yang seterusnya, wa ba'dal qalis, selepas seketika minal waqti, daripada waktu, tubayyinu, maka menjadi jelas anak Uthman, bahawasanya Uthman lam yuqtal, tidak dibunuh. Tidak dibunuh. Okey. Ni sebab ni ayat lain pula. Ni cerita pasal pasal dengan cerita pula. Ada ayat lain ayat lain yang cerita pasal ya ayyuhallazina amanu idza ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Turun pula ayat tu. Wahai orang-orang yang beriman, idza ja'akum fasikun, apabila datang kepada kamu orang-orang yang fasik. Ada orang-orang yang fasik ni kan, orang yang munafik ni. Dia datang dia buat umrah juga. Bina ba'in, dengan satu cerita. Fatabayyanu, Allah ajar pada manusia. Allah ajar pada kita. Fatabayyanu, hendaklah kamu buat apa? Cari keterangan. Kaji dulu, siasat dulu. Itu ayat ni lah nak cerita. Okey, so panjang cerita tentang situ. Tu kita tengok
Asaru bai'atu ridwan. Kesan bai'atu ridwan. Apa yang berlaku? Ihtidadu Makkah min dakhiliha. Ihtidadul Makkah min dakhiliha. Bergolak. Ihtizaz. Bergolak. Mekah min dakhiliha, daripada dalam. Mana tak bergolak? Nabi nak perangi orang Mekah. Ambil kau. Mana tak bergolak? Berlakulah pergolakan. Orang tu cerita, Nabi Muhammad nak serang Mekah, Muhammad nak serang Mekah. Padahal itu semuanya datangnya daripada orang-orang munafik. Kan, datangnya daripada orang munafik. Cerita Nabi ni datang Mekah pasal nak perangi orang Mekah. Sedangkan Nabi datang ke Mekah nak buat umrah. Seterusnya buat haji. Okey. Seterusnya. Yang kedua, reda minallahi li ahlil bai'ah. Allah reda kepada ahlul bai'ah. Apanya bai'ah kepada Nabi tu, apa yang berlaku? Allah reda pada mereka. 127,000 orang yang bai'atul ridwan ni, 1,400 lebih itu Allah reda. Bahkan cerita reda mereka nak ceritanya kan. Ni saya ceritalah daripada segi tauhid lah kan. Manusia yang paling mulia selepas daripada Allah, Nabi dan Rasul ialah sahabat. Sahabat tu pula yang paling mulia sekali. Ranking pertama mulia tu Khulafa ar-Rasyidin. Paling mulia sekali tu Khulafa ar-Rasyidin. Paling mulia di kalangan Khulafa ar-Rasyidin tu Abu Bakar. Okey, faham Lepas tu turun sikit daripada Khulafa ar-Rasyidin, para sahabat yang 10 sahabat yang dijanjikan syurga. Turun bawah sikit. Siapa dia? Orang ahli perang Badar. Turun bawah sikit daripada ahli perang Badar. Siapa dia? Yang namanya ahli bai'atul ridwan. Turun bawah sikit namanya bai'atul ridwan, Fatul Mekah. Itulah golongan-golongan yang mulia. Sebab tu kita tak boleh kata kat depa macam-macam. Hati-hati, mulut tu kena jaga. Mulut tu kena insurans sikit. Sebab apa? Allah sendiri yang jamin mereka. Mereka tu jamin macam mana? Masuk syurga tanpa hisab. Bila Allah reda ni, masuk syurga tanpa hisab. InsyaAllah. Moga Allah reda kepada kita termasuk dalam golongan itulah. Masuk syurga tanpa hisab, insyaAllah. Disebutkan dalam hadis Nabi, orang yang masuk syurga tanpa hisab ni ada 40,000. Dalam hadis yang lain sebut bahkan lebih. Ayat lain bahkan lebih. Nabi kata macam tu. Yang masuk syurga tanpa hisab di kalangan umat Nabi ni ada 40,000 orang. Siapa dia? Siapa dia? Tak di antaranya itulah. Antara dia tu yang ni saya sebut tadi tu, ranking tadi tu. Lepas tu dan ada hadis yang lain yang menyebabkan kita jadi tenang sikit tu, ada hadis yang lain sebut bal aksar. Bahkan ada mungkin lebih. Moga kita doa lah, moga-moga kita termasuk dalam 40,000 orang tu, bahkan lebih tadi tu. 40,000 orang bahkan lebih masuk syurga tanpa hisab. Ya Allah. Tak duduk pada mahsyar terus bangkit daripada kubur. Bangkit daripada kubur terus buat apa? Bangkit daripada alam barzah terus tak pergi pada mahsyar, terus masuk syurga. Nak macam tu. Allahu Rabbi. Itulah itu semua rahmat Allah belaka. Sebab tu kita masuk syurga ni dengan rahmat Allah belaka. Banyakkanlah kita ingat kepada Nabi SAW. Dan ikut apa yang Nabi ajarkan pada kita. Panjang agaknya kat situ. Saya pun ni saya semangat sikit bab ni. Okey, adamu isabatun muslim. Tidak ditimpa isabah. Tidak ditimpa al-muslimin akan orang Islam bisu'in dengan keburukan. Ba'da akhazuhum, selepas mengambil mereka kirarul mauti. Ikrar untuk mati. Itu kesan. Dia orang tak mati pun. 1,400 orang yang 400 lebih orang yang berikrar dengan Nabi tu tak mati pun. Masuk ke Mekah dalam keadaan aman. At-tadhiyatu, pengorbanan. Wabazlu, dan sama juga usaha tekad. Wal ata'u,
dan dan pemberian al-kamil yang sempurna minas sahabah, daripada sahabat. Mereka ni betul-betul betul-betul berkorban kepada Nabi. Bazlu, bersungguh-sungguh dan beri apa yang ada pada mereka tu kepada Nabi SAW. Sampai macam tu. Kita ni suruh korban ke cikgu sikit pun tak ada lah. Nak korban duduk dalam kelas pun, duduk pun ada yang baring tidur kan. Tu tak tahulah kan. Kalau ya, kalau tak lah kan. Duduk elok-elok, nak jaga tak adab ni. Kita dalam ni dalam online ni, tak tahulah ada tak jaga adab kat dalam ni. Kamera pun tak buka. Okey. Bayanul fadlu ahlul bai'ah, menerangkan kelebihan ahlu bai'atur ridwan. Izhum, jadilah mereka fi darajati tsani, pada darjat yang kedua ba'da ahlul badar. Ini saya cerita tadi. Selepas saya cerita tadi. Ahli Badar 313 orang tu turun sikit lepas darjatnya tertinggi. Lepas ahli Badar siapa dia? Ahli bai'atur ridwan. Lepas tu siapa? Sulhu Hudaibiyah. Tu sikitlah. Ada yang kata Uhud, ada yang pendapat ulama lain kata lepas daripada ahli Badar ahli bai'atur ridwan, bawah dia tu adalah orang sahabat yang ada dalam perang Uhud. Okey, Allahu a'lam. Yang inilah poin penting daripada bai'atur ridwan tadi. Okey, insya-Allah boleh salin lah. Boleh salin lagi. Okey, lepas tu sulhu Hudaibiyah. Sulhu Hudaibiyah pula, insya-Allah. Jadi saya rasa saya nak berhenti dekat situ dulu. InsyaAllah kita sambung kelas kita pada pukul 11 lagi. InsyaAllah saya berhenti dekat sini dulu. Okey. Sebelum saya berhentikan. Okey. Macam biasa ya. Okey, terima kasih Aina Salsabila dah nampak. Alhamdulillah, comel je. Putri, tahniah kerana menampakkan buka kamera. Alhamdulillah, tahniah. Farhani, tahniah. Alhamdulillah. Okey, jom kita macam biasa. Saya tak tahu video saya tu keras kan? Keras video saya. Okey. Yang lain boleh buka dah video, kita nak tengok kita nak ambil kehadiran, insya-Allah. Okey. Okey, Nurin dah buka, tahniah. Zahra pun dah buka. Haziq ni ada tak? Haziq Nur Hamidi ada tak? Uwais. Okey. Video ada tak, Uwais? Ana punya kamera ada masalah. Okey, baik. Okey. Azib, buka cepat. Azib ada tak? Azib? Tak ada. Ada, Ustaz. Haziq Zafran, buka kamera. Cepat. Haziq, buka kamera. Haziq Zafran, buka kamera cepat. Imran Ada problem tak kamera? Kamera ada problem. Okey. Ikutlah. Okay semua. 1, 2, 3. Okey. InsyaAllah kita jumpa pada pukul 11.30 nanti insyaAllah. Terima kasih kepada siapa tadi yang bagi mesej tanya kat saya tadi. Apa nama? Dania. Ada kelas tak? Ada kelas tapi biasalah. Saya ingat kelas-kelasnya ni slow-slow sikit. Patutnya ada lagi satu tajuk Nanti saya akan bagi satu tajuk lain untuk kita tengok sendiri dalam video lah pasal ni. Pasal kalau tak bagi ni minggu depan kot. Kalau sempat insyaAllah minggu depan. Okey, insyaAllah.